Hello, Assalamualaikum class. Good morning. Alright, so today I will explain chapter 3. Okay, so chapter 3 is about behavioral change theory, model and also framework. Maksudnya, dekat mana dalam 10 step tu kita boleh apply theory. Right? Okay, so ni reference guide for applying theory, model and framework in 10 step planning process. Okay, maksudnya, dalam step mana yang kita boleh apply teori lah. Jadi dia dah bagi siap-siap step 3 yang mana kita nak select priority audience. Okay, and then step 4 untuk kita nak set objective of the behavior. Okay, number 5 understanding audience barrier, benefit, motivator and competition and also influence others. Okay, nombor 7 designing marketing intervention strategies. Okay, ini adalah contoh teori, model ataupun framework yang boleh digunakan. Okay, contohlah saya ambil setting behavior objective. Okay, untuk setting objective biasanya kita akan guna goal setting contohnya. Semua tahu kan goal setting theories yang contohnya SMART theory itu. Bila kita nak set objektif, kita tak boleh set general. Kita kena set something yang achievable, measurable, benda-benda macam tu lah. Okay. Alright, let's explain satu-satu. Okay, untuk step 3, selecting priority audience. So, untuk step 3, kita nak pilih siapa kita punya segment. Okay, siapa kita punya potential target customer lah. Kita cakap senang. Ataupun priority audience. Okay, jadi ada dua teori yang boleh digunakan. Satu ialah diffusion of innovation theory ataupun dipanggil sebagai DOI. Dan satu lagi ialah change model. Okay, right. DOI ni kita akan explain kepada siapa yang akan apply untuk kita punya social marketing program tu. Okay. So, dia ada start dengan innovators, early adopters, early majority, late majority dan juga laggard. Okay. So, DOI theory has been applied in different fields to understand how people translate new ideas such as new treatment skill, disease knowledge or educational strategies into real world application. So, maksudnya diffusion of innovation theory ni, kita nak explain pasal orang yang macam mana kita nak target untuk kita punya social marketing program. Okay. Okay, contoh katakan vaccination. Contohlah vaccination. So, vaccination biasanya dia target awal-awal hari tu kepada innovators dan also early adopters. Apa early adopters? Early adopters dia ambil frontliner katakan. Sebab daripada situ dia akan influence kepada masyarakat. Tu maksud teori DOI ni. Okay. Okay, laggard ni contohnya orang yang susah lah nak terima perubahan. Jadi kalau dalam contoh vaksin, mungkin dos yang anti-vax dalam kategori laggard lah. Okey, yang kedua, teori yang boleh digunakan adalah change model. Di mana change model ni apa dia cakap? Stages of change or trans-theoretical model introduced by researcher nama dia James Posaska and Carlo Di Clemente. Okay, maksudnya dia cakap pasal apa teori ni? Teori ni cerita pasal the way to help people quit smoking or how to get people go through a change behavior. Okay, jadi dia cerita pasal fasa-fasa perubahan dalam manusia lah. Okay, ada 6 step. Step 1, pre-contemplation. Step 2, contemplation. 3, prepare. 4, action. 5, maintenance. Dan 6 sekali, relapse. Relapse ni maksud dia apa? Relapse ni adalah dia balik asal kepada sikap lama. Sebab tu nak cakap nak berubah ni bukan satu yang senang. Okay, bukan senang. Okay, pre-contemplation. Pre-contemplation ni contohnya dia ni nak healthy lifestyle lah. Pre-contemplation ni dia satu situasi di mana dia tak ada pun nak berubah. Okay, ada sikit-sikit ke macam tu lah. Tak ada lah, biasanya tak ada pre-contemplation ni. Okay, and then second stage pergi kepada contemplation.
Contemplation ni mungkin ada sesuatu yang menyebabkan dia trigger untuk dia nak berubah. Contohnya, macam dia ada penyakit ke, contohnya. Atau dia rasa macam overweight, tak cantik, tak boleh pakai baju, dia ada trigger dia. Tapi belum lagi nak berubah tau. Tapi something, contemplation ni dia dah ada dalam minda dia. Okay. Kemudian, bila drive tu kuat, dia akan pergi kepada prepare. So, prepare maksudnya dia akan baca, cari tip, cari information macam mana nak go fit contohnya. Okay. Yang keempat, action. Action ni dia buat lah. Okay. Bila dia dah buat, sampai satu masa maintenance. Dia maintain dengan healthy lifestyle dia. Tapi, ramai yang akan sampai kepada fasa relapse. Relapse ni maksudnya dia balik pada asal lah. Okay. That's why you tengok kalau orang nak berubah untuk nak turunkan berat badan, it's not easy. Okay. Memang require a lot of effort lah. Okay. So, this is a change model. Jadi, kita boleh target lah. Group mana yang kita nak target. Biasa kalau kita nak target, better kita target kepada orang yang dalam action, preparation, maintenance dengan ni. Relax pun boleh. Tak ada masalah. Cuma pre-contemplation ni susah sikit lah nak psycho dia. Sebab dia macam tak ada rasa kan. Macam tu. Okay. Yang step 4 pun boleh guna teori juga. Okay, setting behavior objective. Apa teori yang boleh digunakan ialah self-control. Ni contoh tau self-control. Self-control theory. So, behavior that requires self-control drain the individual. So, contoh macam COVID-19. Kita kena stay at home. Ataupun kalau sekarang dah bebas sikit. Tapi kita kena make sure kita jaga SOP, pakai mask, jarak kan. Tu semua adalah self-control teori. Yang mana kita kena kawal diri kita. Okay. Ni yang famous lah kalau dalam goal theory, goal setting theory. Yang dia panggil sebagai SMART goal tu. Okay. So, instead of kita buat general je, exercise regularly. So, kita go kepada SMART theory. Okay. Exercise 5 days a week, at least 30 minutes at a time. So, this SMART theory, dia spesifik. Exercise 5 hari, selama 30 minit setiap kali. Okay. Spesifik kan, ada figure. Kemudian, SMART measurable, boleh diukur. Daripada you cakap exercise regularly, berbanding dengan yang ni, yang mana lagi clear? Mestilah yang ni lagi clear kan, boleh diukur. Okay, cukup tak dalam 5 hari tu 30 minit, cukup tak? Measurable, achievable. Okay, boleh buat tak dalam 30 minit je sehari? Boleh kan? Okay, achievable, realistic lah. Achievable, realistic dan juga time frame. Okay, ada time frame masa dalam seminggu berapa kali. Tu maksudnya SMART goal theory. Okay, you boleh baca lah SMART goal theory ni mana-mana pun ada. Okay, and then dekat step 5 pun ada teori juga. Kita boleh apply teori di mana untuk step 5 kita nak faham apakah halangan ataupun kebaikan ataupun motivator, competition and influence others in order for our target audience to change. Okay. So katakan intention untuk nak blood donation contohnya. Kita nak study blood donation. Kita boleh apply teori ni lah. Teori TRA ataupun TBB. Yang ni kita nak study intention kan. Intention and then behavior. Jadi kita tengoklah apakah faktor-faktor yang menyebabkan penduduk di Kelantan kurang memberi blood donation. Kalau dibaca blood donation ni sikit je orang bagi blood donation. Okay. So satu sikap. Nombor 2 subjective norm ni kawan-kawan. Yang ketiga, perceived behavioral control. Dia macam, perceived behavioral control dia macam something yang menghalang dia. Takut jarum, takut sakit. Tu adalah contoh-contoh perceived behavioral control yang ada menghalang ataupun membantu dia punya intention. Attitude ada, mungkin dia ada semangat nak bersedekah, nak bila kita donate blood tu jariah kan. Ada. Kawan-kawan ajak, ada masuk dalam grup Telegram katakan, join dalam grup Facebook katakan, boleh bawa juga kepada intention. Tapi self behavior ni tiba-tiba rasa tak boleh lah, takut darah lah, apa yang pening lah, macam-macam. Tu adalah apa yang menghalang kita punya motivation. Okay. So teori ni biasanya digunakan untuk explain
behavior lah. Okay. Okay, designing marketing intervention mix strategies. Okay, step 7. Jadi masa kita nak prepare for P untuk kita punya responsible marketing tu, okay, kita boleh gunalah teori-teori ni. Contohnya nudge theory. Nudge theory ni maksudnya perubahan yang kecil yang dilakukan. Contoh, nanti saya akan bagi example dengan YouTube link. You boleh tengok macam mana kreativiti orang untuk nak ubah sikap. Okay, salah satunya dekat mana satu negara tu, saya tak ingat, nanti boleh tengok. Dia tangga tu, dia nak galakkan orang guna tangga. Jadi dia buat tangga tu, bila kita step dekat tangga tu bunyi music. You faham tak? Jadi dia macam kita rasa seronok lah. Kita naik tangga satu-satu tu bunyi music. So macam kita, instead of kita naik tangga biasa, kita bunyi music tu, kita macam kita main-main lah. Excited. Okay. So nudge theory ni refer kepada principle that small action can influence the choice of people or way people behave. Okay. Ni nudge theory. Okay. And then community readiness model. Okay. This offer a process for assessing level of readiness that community have developed and implement program. So dia ada 9 stage. So start daripada no awareness, denial, vague awareness, pre-planning, preparation, intention, stabilization, confirmation, and also high level of ownership. Okay, kalau yang ni, kita boleh tengok explanation kat sini. Kita boleh ambil contoh macam SOP ataupun jarak lah. Kalau setakat mask sekarang pun orang pakai mask, tapi setakat pakai mask yang macam mana. You boleh tengok level dia dekat mana. Belum sampai sini lagi ni. Mungkin sampai preparation ke, tapi kalau untuk jaga jarak 1 meter antara satu sama lain, ni memang sangat vague lah. Ada yang buat tapi tak ni sangat. Okay. Okay, high level of community ownership ni maksudnya orang dah memang faham, memang akan jaga betul-betul. Tu maksudnya kita dah sampai tahap ni lah. Okay. Alright, next kita boleh juga guna carrot, stick and promise. Carrot, stick and promise ni untuk zaman COVID, PKP tu memang sangat berguna lah. Di mana carrot ialah marketing, stick adalah law, promise adalah education. Okay. Masa COVID itu, denda kan. Government impose denda, okay, kepada orang yang tak duduk di rumah. And then pada masa yang sama, dia provide juga marketing. Kan kita boleh tengok iklan-iklan untuk stay at home. Okay. DG Syam everyday, setiap hari masa dia announce cases tu, dia inform. Okay. And then banyak lah kita boleh tengok dekat Facebook, dekat TV untuk program stay at home, hashtag, semua tu adalah marketing. And then promises, dia ada education. So dia educate kenapa kita kena stay at home, pentingnya nak duduk di rumah untuk putuskan rantaian. Okay. Rantaian COVID tu lah. Right. Okay, so ni adalah exercise. Okay, so based on what we learned today, identify and explain which theory, model and framework need to choose in any 10-step planning process based on social marketing show in the picture. So dekat sini dia ada health diet. Okay, untuk adult, healthy behavior start in adolescence to make healthy adult. Okay, so macam mana kita nak healthy? Kita boleh eat healthy, healthy diet, no tobacco, no alcohol, physical activities. Okay, so based on just now chapter that explain, okay, isi form ni lah. Okay, priority audience, siapa kita nak pilih untuk ni. Kita nak guna DOI ke, kita nak guna model change model tadi ke. Okay, and then setting objective. Macam mana nak set untuk healthy behavior. Okay, makan macam mana, suku-suku separuh ke, contoh. Okay, and then understanding behavior ni guna TRA ataupun TPP. And then designing the marketing intervention mix. Macam mana kita nak design marketing ni guna teori yang tadi, atas tadi. Okay, nudge teori ke, community readiness ke, ataupun carrot stick tadi untuk implement this. Alright, so that's all for today's chapter. Thank you for your attention. See you in next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.